Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Pertamanya saya minta maaf terlambat sedikit. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak admin Nahdlatul Ulama Malaysia kerana sudi untuk beri peluang dan kepada saya untuk bercakap di page rasmi bagi Nahdlatul Ulama Malaysia, dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati dan memberikan kebaikan kepada seluruh penggerak Nahdlatul Ulama Malaysia dan juga di Indonesia. Dan kerana Nahdlatul Ulama ini adalah dibangunkan dengan dasar menggabungkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah payung Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang telah diasaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Moga-moga Allah Taala memberkati beliau dan seluruh para penggerak Nahdlatul Ulama, dan juga direstui oleh guru beliau iaitu Hadratus Syekh Syekhuna Syekh Khalil Bangkalan rahimahullahu taala. Jadi nama-nama semisal Al-Imam Al-Syekh Hashim Asy'ari dan juga semisal Syekhuna Khalil Bangkalan, semisal Syekh Abdul Wahab Hasbullah, semisal para ulama yang merupakan para pejuang Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini adalah kelompok yang jiwa mereka adalah jiwa sufi, tetapi mereka tidak meninggalkan dan menunjukkan kepada kita contoh yang besar bahawa sufi ini adalah kelompok yang bergerak di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun Nahdlatul Ulama ini bukanlah pertubuhan politik dan sebagainya, tetapi ini menunjukkan bahawa jalan perjuangan agama Allah Ta'ala ini luas, dan jalan perjuangan agama Allah Ta'ala ini adalah perkara yang perlu diberikan perhatian oleh para asatizah, para guru dan juga para muslimin dan muslimat yang mengetahui tentang perjuangan dan juga perjalanan kehidupan para ulama. Maka mereka akan mengetahui bahawa ulama tidak akan duduk diam. Ulama tidak akan dikira sebagai orang yang jumuk di satu tempat sahaja tanpa digerakkan qalam mereka, digerakkan fikiran mereka untuk agama Allah Ta'ala. Jadi tajuk yang kita akan bincang pada hari ini adalah berkenaan dengan tasawuf dan juga peranan tasawuf di dalam membina pembinaan umat dan juga pembinaan tamadun umat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya mungkin tidak akan ambil masa yang panjang dalam tempoh yang kita bincang ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman, kebaikan, dan untuk kita faham bahawa tasawuf adalah hayah, tasawuf adalah kehidupan, tasawuf adalah sesuatu yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, tasawuf huwa din. Tasawuf itu adalah agama. Makna agama apa dia? Makna agama adalah dia adalah kehidupan kita. Dia adalah sesuatu yang merupakan lubbu ad-din, maksudnya isi kepada agama Allah Ta'ala. Karena itu ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihi salam dalam hadis yang masyhur, hadis yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis yang kedua dalam Matan Arba'in An-Nawawiyah. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Bila mana Sayyidina Jibril alaihi salam bertanya,
mal Islam wa mal iman, dan kemudian ditanya yang ketiga wa mal ihsan. Maka ini menunjukkan bahawa ketiga perkara yang ditanyakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam tanpa ditinggalkan yang keempat, iaitu alamatus sa'ah. Ini adalah empat tunjang dan juga perkara yang penting untuk diketahui. Dan kita khususkan pada tiga pertama yang disebutkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Yang pertama, Sayyidina Jibril mengatakan, ditanya kepada Sayyidina Al-Imam, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal Islam. Maka Nabi menjawab Islam itu dengan jawapan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mal iman, menjawab tentang iman, dan kemudian ditanya tentang mal ihsan wa mal ihsan. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi para ulama ketika mana melihat apa yang dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melihat bahawa ini adalah rukun yang utama, tiang yang utama yang membina agama Allah Subhanahu wa taala. Tiang yang pertama adalah syariat. Tiang yang kedua adalah iaitu mentauhidkan Allah taala, yakni ilmu ataupun yang berkait dengan tauhid, iaitu dengan ilmu akidah. Nah, iman, ilmu iman. Dan yang ketiga ditanya tentang ihsan, dan kata para ulama, ini adalah hasil ataupun ini adalah tujuan yang paling besar sekali kepada pengamalan syariat dan juga pengamalan kepada iman bagi seseorang tersebut, iaitu penghujungnya an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi itu adalah penghujungnya. Maknanya at-ta'abbud dengan sebenar-benar maksud yang dimaksudkan di dalam ihsan tadi adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Dan ini adalah peringkat dipanggil sebagai peringkat al-musyahadah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yakni dipanggil dengan peringkat ataupun dipanggil al-maqam, maqamu al-musyahadah. Nah, maqamul musyahadah dan maqamu al-muraqabah. Maqam yang kedua maqam al-muraqabah. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa al-ihsan itu adalah rukun yang terbesar setelah mana melakukan amal syariah dan juga amal iman. Jadi karena itu kata para ulama seperti disebutkan oleh al-Imam Al-Malaybari Al-Kabir rahimahullahu taala dalam kitabnya Hidayatul Azkiya ila tariqi al-awliya, disebutkan oleh beliau mengatakan bahawa fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghala. Nah, syariat itu adalah seperti kapal. Fasyari'atun kasafinah wa tariqatun kalbahri. Jadi at-tariqah kalbahar. Tariqah di sini apa dia? Yani tariqatul iman ataupun tariqah untuk kita nak sampai kepada tempat tersebut, karena al-iman ni kalbahar. Iman ini seperti bahar yang luas, yang di dalamnya terkandung ada hasil kepada iman tersebut, iaitu apa dia? Durrun ghala. Nah, wa haqiqatun durrun ghala. Dan haqiqah ini adalah yang disebut sebagai lubbu at-tasawuf. Nah, lubbu at-tasawuf. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang kita nak bincang pada hari ini, bagaimana tasawuf ini membina pembinaan dan juga peradaban umat. Dan kalau kita perhati yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para masyayikh, yang disebutkan dan kita lihat dalam sejak daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bincang pada malam ni permulaan tasawuf, bila bermulanya tasawuf dan sebagainya. Cuma saya akan sebut lamhah saja, hanya sekadar perkara yang berkait dengan sedikit saja sebagai permulaan, iaitu tasawuf adalah ilmu yang telah ada pada sejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengasas kepada perkara tersebut. Maknanya dengan makna tasawuf, dengan makna amal, bukan dengan tasawuf dengan maksud ditulis dengan buku dan sebagainya. Walaupun hakikatnya kalau kita melihat di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melihat di dalam Al-Quranul Karim,
maka kita akan melihat bahawa yang disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW, kebanyakannya adalah berkait dengan akhlak, dan itulah ilmu tasawuf. Jadi semua dalam Al-Quran ada lebih kurang 6,000 ayat lebih, 6,230 lebih ayat Al-Quranul Karim. Dan sebahagian lagi kita 6,600 lebih ayat Al-Quranul Karim. Nah, dan lebih kurang 500 ayat yang hanya membincang berkenaan dengan syariah kullu. Maksudnya syariat secara umumnya, solatnya, zakatnya, hajinya, puasanya dan sebagainya, dibincang dalam lebih kurang 500 ayat sahaja. Atau kurang daripada itu. Baik, baki ayat lagi dibincang tentang apa? Hanya 300-500 ayat sahaja yang dibincangkan berkenaan dengan syariat secara sempurna, secara yang dihukumkan dengan hukum, masalah hukum. Yang lain dibincang tentang apa? Yang lain dibincang tentang akhlak. Yakni baki daripada 6,000 lebih dari ayat. Hanya maksudnya 300 ayat ini hanya dikira sebagai berapa peratus sahaja daripada ayat Al-Quranul Karim hanya dibincangkan berkenaan dengan hukum hakam. Tapi bakinya adalah berbincang tentang al-akhlaq. Dan kerana itu Nabi SAW mengatakan, bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nah, dan kemudian banyak lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan utusan Nabi kita Muhammad SAW. Hakikatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak dan juga membaikkan akhlak. Dan kalau kita lihat dalam hadis baginda Rasul SAW, daripada 60,000 hadis Nabi SAW yang mudawwan, yang ditulis dalam kitab-kitab para ulama, hanya 2,000 lebih hadis saja, kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, yang berbincang lebih kurang 2,000 hadis yang sama. Yang maksudnya kalau digabungkan dalam bentuk yang berulang dan tidak berulang, maksudnya yang kalau kata yang berulang dikira sebagai satu dalam kiraan ini, maka hanya 2,000 lebih sahaja hadis yang berbincang berkenaan dengan syariah kullu. Manakala bakinya iaitu berbincang berkenaan dengan akhlak. Bayangkan daripada 60,000 hadis Nabi SAW yang mudawwan, yang disusun dalam kitab-kitab hadis dalam bentuk juzuk ataupun kitab-kitab yang ada pada tangan kita sekarang ini, hanya berbincang hanya lebih kurang 2,000 ataupun berapa ribu hadis sahaja yang berbincang berkenaan dengan hukum hakam. Sebaliknya, yang bakinya pula adalah berbincang berkenaan dengan akhlak. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan berkenaan dengan akhlak. Jadi bila mana akhlak yang pada permulaannya adalah sajiyah, akhlak itu adalah sebagai amalan dan perbuatan yang dilakukan oleh para ulama, para solihin, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tidak perlu kepada kitab, kerana mereka adalah kitab yang bergerak. Mereka itu sendiri adalah sufi yang bergerak. Kerana sufi yang dimaksudkan, yang sebenar dengan makna sufi adalah kelompok yang mana mereka ini beramal dengan at-tahalli, dengan perkara yang yakni tahalli, iaitu menghiaskan diri mereka dengan al-fadail, dengan fawadil, manakala at-takhalli 'anil razail, dan mereka akan menyucikan diri mereka daripada melakukan perkara yang tidak baik. Tamam? Ini sufinya. Dan ini ditunjukkan oleh akhlaknya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ini akhlaknya para sahabat, yakni tahalli bil fadail wa takhalli 'anil razail. Dan mereka menjauhkan diri daripada razail, dan ini sufi. Dan ketika mana kurun yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, maka ketika mana disebutkan oleh Nabi SAW bahawa sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kenapa kurun ini kurun yang terbaik? Karena mereka masih hampir dengan Rasulullah, dan kerana akhlak mereka, jiwa peribadi dan juga pengamalan mereka adalah semisal ataupun persisnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Karena mereka terus mendapatkan pancaran daripada baginda Rasul SAW, maka pada ketika tersebut mereka mendapatkan petunjuk tadi, dan akhirnya mereka bukan hanya mendapatkan petunjuk, tapi dengan cahaya tersebut mereka menunjukkan pula kepada umat. Setelah berlalunya zaman-zaman yang terbaik ini, maka para ulama
mula memandang untuk disusun perkara yang pada mulanya di dalam sudur ke dalam sutur. Tamam? Jadi pada asalnya ilmu ini fis sudur. Kemudian disebabkan kerana bimbang hilangnya ilmu tersebut dengan wafatnya para ulama, maka wafatnya alim seorang tersebut, maka akan masuk ilmu yang ada di dalam dadanya tadi ke dalam maqam bersama dengan beliau. Kerana bukan semua ilmu ditulis. Ada ilmu yang alim yang mampu menulis. Ada alim yang dia alim tapi dia tidak menulis. Ilmunya di dalam dadanya. Wafatnya beliau termasuklah ilmu tadi ke dalam maqam bersama dengan beliau. Jadi kerana itu Nabi SAW bimbang dengan wafatnya ulama. Nabi tidak bimbang dengan adanya kitab-kitab. Kerana kitab yang makruh ini ya makruh, tapi siapa yang akan membaca dengan kefahaman yang betul seperti yang difaham oleh para ulama, kalau bukan ulama yang benar-benar menguasai ilmu tersebut. Itu Nabi SAW bimbang ketika wafatnya para ulama. Nabi mengatakan bahawa wafatnya alim ini adalah sesuatu yang tidak akan tertutup lagi. Kelompangan tersebut tak akan tertutup sampai selama-lamanya. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan hadirin yang ikut sama dalam live pada hari ini, kita nak beri faham bahawa ketika mana dah ilmu tersebut pada permulaannya bermula dengan berada di dalam sajiyah ataupun malakah yang ada pada para ulama pada zaman tersebut, iaitu yang ada dalam dada dan peribadi para ulama, dan bimbang kerana takut nanti akan indaras, hilangnya ilmu tersebut, maka para ulama sebahagiannya mula menurunkan ilmu tadi dalam bentuk as-sutur, iaitu dengan cara tulisan dikeluarkan daripada as-sudur. Jadi setelah mereka menulis, dan ada yang ditulis tadi oleh para ulama, antaranya semisal al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu anhu, yakni sezaman dengan al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan beliau menghasilkan karya yang banyak berkenaan dengan ilmu tasawuf, seperti kitab Al-Wasaya, kitab Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Kemudian Abi Sa'id Al-Harras rahimahullahu ta'ala juga menulis kitab-kitab tasawuf, yang mereka ini masih awal, yakni tahun 243 Hijriah, Al-Imam Al-Muhasibi dan juga Al-Imam Sa'id Harras, Abu Sa'id Al-Harras, iaitu pada tahun 277 Hijriah, dan juga Al-Imam Sa'id Syekh At-Tusi rahimahullahu ta'ala yang mengarang pada tahun 378 Hijriah. Jadi ini tempoh yang masih awal di antara para pemuka umat pada waktu tersebut. Dan datangnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dan sebelumnya Al-Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Khutul Qulub. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab yang dikarangkan oleh para ulama ini, kesemua mereka adalah menunjukkan umat tadi kepada al-imarah bil akwan. Maksudnya kita menghidupkan alam ini dengan yang terbaik. Karena itu sufi ilmunya disusun adalah untuk menyampaikan umat ini kepada cara hidup yang betul dengan tujuan yang betul. Jadi kita ringkaskan yang itu maksudnya. Dan disebabkan itulah mereka memakmurkan dunia. Dan kerana memakmurkan dunia itulah, maka terbinanya tamadun yang agung adalah disebabkan kerana kefahaman mereka yang mendalam terhadap apa keperluan mereka hidup di muka bumi Allah Ta'ala. Kerana itu yang dibincang oleh sufi, apa? Yang dibincang oleh mereka, kita ini dari mana? Dan kita ini nak menuju ke mana? Dan apa yang perlu kita lakukan? Kepada siapa yang perlu untuk kita tujukan amal kita? Dan ini yang dibincangkan oleh sufi. Jadi ketika mana mereka memahami hadis Nabi SAW, hadis Nabi mengatakan bahawa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah, iaitu tempat dijadikan sebagai tanaman. Tempat tanamannya ahli dunia untuk sampai kepada syurga Allah Ta'ala, iaitu dunia. Sebab tu tidak ada istilah dalam ahli sufi membenci dunia, tidak. Membenci dunia bagi mereka adalah dunia yang menjauhkan mereka daripada akhirat. Itu yang perlu difahami, yang paling awal sekali. Maksudnya bukan dengan makna zammid dunia, dengan maksud menghalang terus dunia ini, sedangkan ada hadis yang menyebut Nabi suruh kita makmurkan dunia.
Itu sebahagian ulama mengatakan ada kitab yang mereka tulis Sa'adatud Darain dipanggil. Ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, tajuk kitabnya Sa'adatud Darain. Kenapa dipanggil Sa'adatud Darain? Karena kebahagiaan bagi dua dar. Maknanya nak bahagia di dunia dan nak bahagia di akhirat. Karena dunia adalah mazra'ah. Dunia adalah tempat tanaman kita. Bagaimana kalau kita tanam tidak betul? Kita tidak semai dan bajai dengan betul, dan kita tidak kasih tanaman kita tersebut kalau bukan di dunia. Maka kerana itu, kata ulama yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah, sebab tu tuan-tuan semua perlu untuk membaca kitab Maulana Syekh Ali Jumaah, Fiqh Hubbil Hayah. Fiqh Hubbil Hayah ini adalah tulisan yang sangat penting untuk dibaca oleh semua di kalangan kita, untuk kita memahami bahawa kadang-kadang difaham oleh sebahagian orang dengan faham yang salah, dan dia menyangka bahawa itu yang diinginkan oleh Allah, menyebabkan dia telah hadmi ad-din, disebabkan kerana dia ingat dia faham agama. Sebab tu ada orang boleh bunuh diri dengan infijar, dengan hanya meletupkan diri dia dengan harapan kata ini akan menyampaikan dia kepada Allah. Padahal ada infijar. Ini adalah peletupan. Ini adalah penghancuran, bukannya penghidupan. Dan mencintai kehidupan bukan bermakna kita mencintai dunia sahaja, tapi mencintai sesuatu untuk sampai kepada maqasidnya. Al-wasilah ta'khudh hukm al-maqasid. Wasilah mengambil hukum maqasid, iaitu kita akan sampai kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan jalannya, bukan dengan cara yang kita inginkan, tapi cara yang telah disebutkan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh para ulama ummah. Faham? Sebab tu perlu ditukar spek mata kita. Kita melihat nas, kita melihat sufi, kita melihat tasawuf dengan pandangan mata ataupun spek mata yang kelam ataupun hitam. Melihat bacaan sufi dengan yang tidak sepatutnya. Padahal sufi bukan begitu. Sufi adalah kelompok yang memakmurkan dunia. Untuk apa? Untuk akhirat. Mereka yang menghidupkan dunia untuk apa? Untuk akhirat. Kerana itu sufi membuka negara. Sayyidina Sultan Muhammad Al-Fatih membuka negara. Sayyidina Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuka negara. Para ulama kita pada zaman dahulu yang berjuang di tanah air membuka negara, memberikan pertahanan kepada negara. Kenapa? Kerana ini dunia. Dan ini perlu dipertahankan. Dipertahankan untuk apa? Untuk generasi akan datang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sufi. Jadi sufi tidak ada istilah bagi mereka membenci dunia dan kemudian menjauhkan daripada dunia dengan makna yang difaham oleh sebahagian orang yang mengatakan bahawa sufi menolak dunia. Tidak. Hatta para ulama yang mereka, sebahagian di kalangan mereka yang berada di lereng-lereng gunung dan sebagainya, hakikat mereka tidak membenci dengan makna dunia kerana mereka di dunia. Tapi mereka membenci sesuatu yang menyebabkan hati mereka jauh daripada ta'alluq yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Ini masing-masing dengan maqam masing-masing. Ada yang Allah Ta'ala jadikan di kalangan mereka, yang mana mereka ini ditempatkan bersama dengan umat. Yakni, khalwah mereka adalah di dalam jalwah. Al-qulwatu fil jalwah. Maksudnya, khalwatnya mereka adalah bersama dengan umat. Hati mereka dengan Allah, jiwa mereka dengan umat. Ada yang al-khulwah, dengan makna khulwah. Ini mereka bersendirian dan sebagainya. Ya ala kulli hal, kesemuanya dalam keadaan kebaikan. Itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Untuk yang saya ingin tambihkan sekarang ni adalah kesalahfahaman sebahagian orang yang kadang-kadang tersilap faham mengatakan sufi ini tidak mengambil perhatian tentang dunia. Baik. Jadi patah balik semula kepada tajuk kita, iaitu bagaimana sufi membina tamadun umat. Jadi bila mana kita sebut tadi bahawa sufi memahami dengan hadis Nabi SAW dengan maksud ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat tanamannya untuk kita menuju ke akhirat, maka mereka akan meletakkan kefahaman yang penting dan benar pada waktu tersebut bagaimana untuk memakmurkan dunia. Kan tu kalau tuan-tuan perasan, disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah Ta'ala, dalam meletakkan kecintaan kita kepada dunia ini, maknanya dengan cinta apa?
hubbul akwan, termasuk dengan hubbu an-nabat, mencintai bunga-bungaan, hubbu al-hayawan, hubbu al-bina, nah, yani hubbu al-insan, mencintai kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kalau dipandang dengan pandangan yang dipandang oleh para ulama sufi, sufi di sini yang saya katakan tadi adalah yang mereka ini mengikuti jalannya Nabi SAW yang benar, kerana sufi tidak ada istilah melainkan yang benar sahaja. Sebab itu salah kalau ada orang kata sufi ada yang sesat. Nah, ini kalam fadhi. Ini kalam yang tidak tepat. Kenapa? Kerana sufi adalah istilah kepada orang yang beramal dengan tasawuf. Nah, sebab itu yang menjadi masalah sekarang ni, kalau kita hanya jadikan tasawuf sebagai teori semata-mata. Nah, perlu untuk kita jadikan tasawuf sebagai barnamijul hayah, program kehidupan kita. Tasawuf adalah kehidupan. Tasawuf bukan lagi perkara yang berkait hanya dengan sekadar bacaan kita. Nah, tapi tasawuf adalah hidup. Ketika kita membaca kitab tasawuf, dalam masa yang sama kita mengamalkan apa yang kita bacakan tersebut. Itu baru tasawuf. Itu baru digelar sufi. Kalau tidak, dia akan digelar mutasawif. Mutasawif adalah orang yang mencintai sufi, dan tapi dia masih lagi tidak mampu berakhlak seperti akhlaknya sufi. Kita pun tak kata kita sufi. Nah, kita pun tak kata kita sufi. Kita kata kita ni hanya pencinta kepada para solihin. Kalaulah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawa uhibbus salihin walastu minhum. Aku mencintai orang saleh dan aku bukan di kalangan mereka. Kita siapa nak sebut apa? Imam Syafi'i yang tempatnya khutub, kedudukan yang tinggi di sisi para ulama dan a'immah dan juga para salihin, para awliya, pun mengatakan sedemikian, kita tak boleh nak mengaku. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini yang difaham oleh sufi sepanjang zaman. Dan siapa sufi yang paling agung? Kalau kata yang paling besar sekali yang menunjukkan jalan tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan dengan akhlak. Nah, yang disebutkan oleh Allah Taala, wa innama Allah Taala mengatakan bahawa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ala khuluqin 'azim. Maknanya kamu sesungguhnya Rasulullah itu berada dengan akhlak yang sangat agung, di atas akhlak yang sangat agung. Karena itu saya selalu sebut kalam Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala ketika mana Nabi mengatakan ittaqullaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa qaliqin nas biquluqin hasan. Nabi mengatakan yang terhujung sekali apa dia? Wa qaliqin nas biquluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang hasan. Baik, kenapa disebut oleh Nabi akhlak hasan? Karena akhlakun azim hanya milik Nabi SAW. Tidak ada orang yang boleh berakhlak dengan akhlak yang azim. Kalau Nabi mengatakan wa khaliqin nas biquluqin azim, maka pada waktu tersebut seorang pun tidak akan mampu melaksanakan akhlak tersebut. Itu bila Sayyidina Aisyah ditanya oleh para tabi'in, kaifa kana khuluqun nabi? Kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab baginda Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin? Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maknanya apa dia? Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Ini kehidupannya Nabi SAW. Ataupun dalam bahasa yang lain kata Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kana khuluquhul Quran, itu dengan maksud Sayyidina Aisyah sebenarnya malu ingin menyebut sesuatu yang lain sebenarnya. Lazim baginda apa dia sebut? Kana khuluquhu khuluqallah. Akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Allah. Maknanya gitu. Kan tu ada beberapa ayat yang mana Allah Ta'ala mensifatkan baginda Nabi dengan nama-nama Allah. Ra'ufur Rahim contohnya. Nah, Ra'ufun Rahim. Jadi ini akhlak yang agung yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW kepada umat, dan dengan akhlak inilah tersebarnya agama Allah Ta'ala. Dengan akhlak inilah terbukanya negara-negara pada zaman tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar bermulanya pembukaan besar. Terbuka dengan apa? Dengan akhlak. Sebab itu ajaib. Ketika mana Islam masuk ke bumi Mesir, permulaan di bumi Mesir pada waktu tersebut kebanyakan mereka adalah Qibti. Nah, yang kita sedia maklum bahawa Raja Iskandariah pada waktu tersebut Muqawqis, yang pernah menghadiahkan kepada Nabi SAW dengan beberapa hadiah. Nah, dihadiahkan Sayyidatina Maria, dihadiahkan Sirin, adik Sayyidatina Maria, dihadiahkan Duldul. Nah,
dan dihadiahkan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan berapa ratus misqal emas kepada Nabi SAW daripada Muqawqis, walaupun dia tidak Islam, tapi kecintaan dia, adab dia dengan Rasulullah SAW menyebabkan Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan kepada negeri Mesir. Dan ahli Mesir pada ketika mana Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu memasuki negara Mesir, disebutkan oleh para muarrikh hanya 5% sahaja di kalangan mereka yang beragama Islam, manakala bakinya adalah beragama Kristian. Tapi ajaibnya, setelah 400 tahun berlaku perubahan yang besar, iaitu 98% kelompok muslimin menjadi orang-orang Mesir menjadi muslimin, manakala 2% lagi adalah kelompok Masihi. Hadirin semua, ni bukan maknanya orang daripada luar Islam, orang yang duduk di orang Islam yang duduk daripada luar Mesir berhijrah ke Mesir. Ya, tidak. Orang Mesir sendiri berubah agama mereka menjadi Islam. Dengan apa? Ya, mulanya dengan pembukaan, tapi hakikatnya dengan apa? Dengan akhlak. Karena berapa banyak pembukaan yang dilakukan dalam ataupun dipanggil isti'mar, penjajahan demi penjajahan yang berlaku apa dia? Umat itu akan makin membenci dengan penjajah yang menjajah. Berbeza dengan agama Allah Ta'ala Islam, ya, yang dibawa dengan akhlak, dan akhlak itu tasawuf. Yang waktu zaman tersebut tidak terkenal dengan istilah tasawuf. Jadi jangan main dengan istilah. Dia kata, apa tasawuf apa ni? Mana ada zaman Nabi SAW tasawuf? Tasawuf itu membumi di dalam diri mereka. Tasawuf itu berjasad di dalam jasadnya mereka. Tapi disebabkan kerana umat sekarang ini meletakkan tasawuf itu hanya dalam kitab, maka akhirnya tidak diletakkan di dalam jasad mereka. Maka kita perlu kembalikan balik. Tasawuf amali itu perlu diamalkan kembali. Iaitu dengan taqwa kepada Allah, iaitu dengan menjaga seperti yang telah disebutkan oleh para ulama sufi. Itu kalau kita buka dalam Penawar Bagi Hati, itu ringkasan sangat kepada kitab Ihya yang agung, yang besar. Kalau kita buka Ihya, Masya Allah, Tabarakallah, kita akan melihat keajaiban alam ini, keajaiban ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut Ihya Ulumuddin. Ini nak menghidupkan ilmu agama Allah Ta'ala ni, mau tidak mau perlu kepada apa? Perlu kepada sufi. Karena sufi yang akan menghidupkan. Karena di antara sifat bagi sufi adalah apa? Taulidul ulum, yakni mengeluarkan lagi ilmu yang baru, kemudian akan memberikan petunjuk yang baik kepada umat. Sebab tu kalau kita tengok pada Nahdah Islamiyah yang berlaku pada zaman kebangkitan Islam di Mesir pada ketika dahulu, khususnya pada zaman Al-Imam Abdul Qadir Allahumma salli ala Al-Baghdadi, dan juga murid kepada murid beliau, iaitu Al-Imam Murtada Az-Zabidi. Yakni pada zaman setelah itu diteruskan oleh para murid beliau lagi, iaitu Hasan Jabarti dan juga seumpama dengannya. Ini Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, yang pada zaman tersebut masuknya Napoleon Bonaparte masuk ke dalam bumi Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Napoleon untuk membawa pulang kejayaan baginya, kata pada ketika tersebut, bukan dibawa pulang dengan katanya kebanggaan dia ketika dia menawan Mesir. Tidak, sebenarnya ditawan Mesir adalah dengan dibunuh jiwa-jiwa umat yang akan membina umat. Faham? Ini hitah yang penting untuk kita bagi faham sungguh-sungguh. Ini yang berlaku. Napoleon dikatakan oleh Hasan Jabarti dalam kitab beliau, dan disebut oleh Napoleon sendiri dalam muzakiratnya yang dia sendiri tulis, jurnal dia tentang apa yang dia lakukan di bumi Mesir. Apa yang dia lakukan? Setiap hari dia akan membunuh 5 orang ulama pada ketika tersebut di Mesir. Bayangkan, selama berapa hari dia bunuh? Selama 300 hari. 300 hari, hampir 1,500 ulama dibunuh oleh mereka, yang mereka ini adalah murid-muridnya Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Dan ketika kematian para ulama ini,
Apa yang dibanggakan oleh Napoleon? Kenapa dia tidak meruntuhkan kerajaan tersebut? Tapi yang dia lihat pada waktu itu apa dia? Yang dia lihat adalah jibal-jibal yang perlu diruntuhkan, karena dengan runtuhnya mereka inilah maka umat ni akan runtuh. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa umat pada waktu sekarang jauh daripada sufi, jauh daripada tasawuf dengan makna yang sebenar, membenci dengan istilah tersebut. Malah ada sebahagian orang yang sanggup menukar istilah tadi kepada istilah yang lain. Walaupun nama bagi sufi banyak, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa dan sebagainya. Tapi ada orang yang sanggup, dia tak mau takut nanti ada orang jadi allergic ketika mendengar kalimah tasawuf, maka ditukar dengan bahasa yang lain, ilmu moral dan sebagainya. Hanya semata-mata kerana bimbang takut nanti akan dikecam dan sebagainya. Jadi semua ini adalah suatu yang nak mematikan sebutan kepada ilmu tersebut, itu dengan cara yang sedemikian. Sehingga ada orang yang kadang-kadang bila mana mendengar perkataan tasawuf, terus terlintas dalam otak dia, oh ini mesti jenis bangkit apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pusing-pusing-pusing, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dikatakan tu sesat. Padahal bangun pusing-pusing-pusing, adakah tu sesat? Nak dikatakan sesat dengan perkara tersebut. Nah, ini ajaib bagi orang zaman sekarang yang hanya berpada dengan pengajiannya dan kemudian bukan pengajiannya, bacaannya, dan kemudian hanya bercampur dengan orang yang bukan ahlinya, menyebabkan dia menghukumkan sesuatu dengan hukuman yang salah. Karena itu kalau kita melihat balik kepada perbincangan kita yang asal, disebabkan kerana pembunuhan para ulama, dan ini dianggap oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullahu taala, kata beliau ini adalah kejayaan bagi Napoleon, bagi dia. Walaupun Napoleon tak sebut ini sebagai kejayaan, tetapi Maulana Syekh Ali mengatakan bahawa bacaan beliau seolah-olah inilah kejayaan yang dilakukan oleh beliau. Sehinggalah datangnya Al-Imam Hasan Al-Attar rahimahullahu ta'ala, Syekh Jami' Al-Azhar Al-Syarif, pada ketika tersebut kembali menghidupkan ilmu-ilmu di Jami' Al-Azhar Al-Syarif dengan dikumpulkan para murid yang bijaksana, para murid yang terpilih untuk diajarkan oleh beliau secara khusus, sehinggalah mereka keluar generasi yang baru mendidik umat pada waktu tersebut. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, balik semula kepada apa yang kita nak bincangkan, perlu kepada kita yang kita faham di sini, sufi yang sebenar adalah sufi yang mana mereka ini menghidupkan ilmu. Sufi yang sebenar adalah sufi yang dibimbing oleh para guru. Sufi yang sebenar adalah sufi yang memahami tentang keperluan bagi mereka untuk mengimarahkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sufi ini memahami sedemikian, maka mereka telah mengikuti apa yang telah dianjurkan dan ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita perhati di dalam peperangan-peperangan yang diikuti oleh baginda Rasul, baginda Nabi tidak pergi dalam perang untuk membunuh manusia. Kalau Nabi pergi untuk berperang dan membunuh manusia, maksudnya dengan maknanya untuk haddam, maksudnya untuk membunuh semata-mata, maka baginda akan membunuh dengan tangannya ramai. Tapi dalam sejarah kita ketahui bahawa baginda Rasul hanya melukakan seorang sahaja, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf seorang sahaja yang pernah dilukakan oleh baginda Rasul SAW dan mati dia. Dilukakan, bukan ditikam. Hanya dilukakan di bahagian tengkuknya sedikit saja, kemudian mati dia. Dalam keadaan baginda Nabi SAW, kalau Nabi nak membunuh, boleh saja nak bunuh satu gerombolan tentera musuh tadi, boleh dibunuh oleh Nabi. Tapi itu bukan tujuan Nabi SAW. Dan apa tujuan Nabi? Tujuan Nabi adalah untuk disampaikan agama ini, disampaikan dakwah, dimakmurkan alam, diberikan kebaikan kepada dunia. Iaitu dengan maksud apa dia? Dijadikan dunia ini sebagai tempat untuk cucuk tanam kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tasawuf yang hakikah adalah tasawuf yang membina dan juga melihat alam ini dengan pandangan yang tepat. Itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika mana ahli sufi melihat alam ini, maka mereka akan melihat alam ini dengan kacamata yang banyak. Mereka melihat alam ini, kalau kata nabat, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata benda yang jamadat, yang ini benda-benda yang keras dan sebagainya, ini adalah makhluknya Allah Ta'ala, perlu dimuliakan. Itu kalau kita tengok dalam hadis, baginda SAW turun memujuk batang kurma yang menangis ketika mana Nabi SAW berpisah dengannya. Kenapa? Karena Nabi memuliakan al-jamadat.
Nabi memuliakan batang pokok tersebut. Sebab itu kata sebahagian ulama, jangan kamu menolak pintu dengan kuat. Nah, jangan ditolak pintu dengan kaki. Tutup dia dengan perlahan. Nah, karena ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Karena kelembutan itu tidaklah diletakkan kepada sesuatu melainkan akan menjadi kebaikan, akan menghiasi tempat tersebut, dan ketika dicabut kelembutan tadi akan menyebabkan dilihat keburukan pada perkara tadi. Dan ini disebut oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Dan hatta kata ulama, sehingga ketika mana kita menutup pintu, menolak pintu dan sebagainya, itu pun perlu dilakukan dengan rifq. Nah, sebab tu orang tua-tua kita dulu marah kalau anak dia tutup pintu kuat-kuat. Bukan kerana takut rosak pintu, tapi kerana ada makna di sebaliknya, kata para ulama, iaitu apa dia? Kerana ini juga ahli tasbih. Kerana mereka juga bertasbih kepada Allah Ta'ala. Berhak bagi kita untuk memuliakan dan menghormati mereka. Dan ini adalah akhlak. Dan inilah tasawuf. Dan dengan akhlak ini, mereka akan memandang alam ini dengan pandangan yang rahmah. Mereka akan melihat insan dengan pandangan yang insaniyah. Maka mereka tidak akan memandang insan dengan makna insan seluruhnya. Bukan hanya Muslim. Hatta yang bukan Muslim sekalipun dipandang dengan pandangan yang kasih sayang. Bahawa ini orang yang perlu untuk diberikan kebaikan. Itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan untuk mengelakkan kita bersifat dengan ujub. Ketika kita tengok kanak-kanak, kita akan kata, beruntungnya kanak-kanak tersebut. Nah, kerana dia tidak banyak dosa seperti yang aku lakukan. Kalau tengok orang tua pula, beruntungnya orang tua ini. Mungkin amalnya lebih banyak daripada aku. Kalau tengok orang bukan Islam pula, mungkin nanti dia akan masuk Islam sebelum wafat dia. Dan kerana itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kerana as-sa'id adalah orang yang dikira pada penghujungnya. Aku pada waktu sekarang ni masih tidak lagi ditentukan sebagai sa'id ataupun syaqi. Kerana syaqi ataupun sa'id ditentu pada hujungnya. Kalau kata hujung kita dengan yang baik, maka sa'id kita. Kalau hujung kita dengan yang buruk, walaupun kita hidup dalam keadaan yang Muslim, tapi pengakhiran kita pengakhiran yang khatimah kita su', mati dalam keadaan yang kufur, na'udzubillah min zalik, maka kita dikira syaqi sebenarnya. Dicatat sebagai syaqi. Jadi, pandangan tadi akan berubah ketika mana orang tadi melihat dengan pandangan yang diajarkan dalam apa? Dalam ilmu tasawuf. Jadi sebab tu ilmu tasawuf ini membina manusia. Ilmu tasawuf ini membina kehidupan. Ilmu tasawuf menyebabkan kita akan memandang umat ini dengan pandangan rahmat. Seperti yang dipandang oleh matanya Rasulullah SAW. Seperti yang dipandang oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak seperti yang dipandang oleh sebahagian orang yang memandang umat ini dengan pandangan kecil. Memandang umat ini dengan pandangan kesalahan. Semua umat ini bersalah. Yang betulnya saya. Jadi apa ni, yang diletakkan sedemikian, ini bukan sikapnya. Nah, bukan sikapnya baginda Nabi SAW. Sebab tu orang sufi bukan dia di atas pentas menyebutkan bahawa ini salah, ini orang ini salah, orang ini tak betul, orang ini melakukan begini. Yang dipandang oleh sufi adalah dirinya. Karena al-mu'min mir'atu akhih. Ketika dia memandang kepada saudaranya, yang dipandang adalah dirinya, bukan diri saudaranya. Dan ini disebut oleh Nabi SAW. Al-mu'min mir'atu akhih. Sehingga kan serban daripada diri dia pun dia akan ubah, ditentukan dan ditanya kepada saudaranya. Kalau dia balut serban, dia tak tengok cermin, dia tengok kawan dia. Maka dia balut serban depan kawan dia. Maka ditanya oleh kepada kawan dia, betul tak serban saya ni? Elok tak lagi serban saya? Ditanya tadi kenapa? Kerana kawan dia adalah cerminannya. Maka kawan dia yang akan betulkan serban tadi elok ataupun tidak, dibetulkan balik. Kenapa? Kerana ini cermin yang betul. Jadi kalau kita memandang umat dengan pandangan tersebut, insya-Allah kita tidak akan memandang seorang tadi dengan pandangan yang rendah. Semua kita akan pandang dengan baik. Hatta ahli maksiat sekalipun. Kita akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Maksiat yang mereka lakukan tadi adalah kerana mereka terkalah dengan nafsunya mereka. Tetapi kemungkinan untuk mendapatkan rahmat di sisi Allah mungkin lebih luas daripada kita. Karena kemungkinan dia lakukan tadi dengan inkisar setelahnya, iaitu dengan keadaan merendahkan dirinya dan hatinya kepada Allah Ta'ala. Dan kadang kita pula melakukan kebaikan, kemungkinan dalam keadaan yang ada perasaan ujub dan takabur pada waktu tersebut. Jadi, kerana itu tasawuf yang dengan makna
al-haqiqi dengan makna yang amali ini yang perlu untuk kita sebar luaskan kepada umat. Atau hadirin yang dirahmati Allah, tasawuf tidak menghalang untuk seorang tadi bersedap-sedap dalam kehidupannya. Tasawuf tidak menghalang untuk seorang tersebut untuk nak meletakkan kemewahan dalam keadaan dia tidak meletakkan dalam hati dan peribadi dia. Yang dia letakkan hanya pada hujung jarinya. Jadi semua kalau dilihat para ashab Al-Kahfi, Sahabul Kahfi, ketika mereka keluar daripada gua, apa yang disebut dalam Al-Quran? Ketika ada seorang di kalangan ahli kahfi nak keluar untuk nak pergi cari makanan, apa disebut oleh seorang disebut katanya azka ta'aman, dia kata, dan carilah kepada kami azka ta'am. Tak sebut cari kepada kami ta'am, carilah makanan apa pun, roti-roti kerah pun tak apa, azka ta'am. Azka ta'am maksud dia apa dia? Makanan yang baik untuk kesihatan, yang lazat. Ini yang mendatangkan keinginan untuk kita makan makanan tersebut. Hatta setelah mereka ni ahlullah, wali-wali Allah Ta'ala, diberikan kedudukan yang besar di sisi Allah Ta'ala, itu tidak menafikan untuk seorang tadi melihat kepada kesedapan, kecantikan, kebaikan dan sebagainya. Sebab tu kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah Ta'ala, disebabkan kerana ayat tersebut, maka para ulama mengarang kitab kitab resipi. Menghidupkan ilmu berkenaan dengan makanan, maka dibuat kitab resipi. Ada ulama dulu mengarang kitab resipi, memang kita tak baca. Orang Melayu kita pun ada. Dulu Syekh Abu Bakar di Johor. Syekh Abu Bakar Johor, ada seorang mengarang kitab resipi. Rampaian apa tak ingat dah nama kitab dia. Kitab resipi semua. Jadi maknanya kitab resipi pun ada dikarang oleh ulama. Dia buat resipi. Ada yang buat karangan syair lagi. Syair bagi resipi nak buat nasi biryani, buat syair. Bahar Rajas. Masya Allah. Maksudnya diperlihatkan alam ini, hatta dalam bab makanan dan sebagainya pun ada disebut oleh para ulama. Untuk apa? Untuk makmurkan alam. Untuk apa? Untuk membina tamadun kepada umat. Nak beritahu kepada kita bahawa para muslimin yang memahami ilmu tasawuf, kerana tasawuf ini adalah lub ataupun isinya kepada ilmu tersebut. Setelah mana seorang tadi mengamalkan syariat dan kemudian mengamalkan dan berpegang dengan iman yang teguh, maka yang dia inginkan apa sebenarnya? Yang dia inginkan adalah hasilnya, iaitu apa dia? Ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Karena kamu tidak akan melakukan sesuatu tadi dengan baik melainkan kamu memandang kepada siapa kamu melakukan amal tadi. Sebab tu para sufi ketika mana mereka memakmurkan dunia, yang mereka melihat bukan pada diri mereka, tapi mereka makmurkan tadi adalah untuk mendapatkan redha Allah. Dan ketika mana mereka menginginkan redha Allah Ta'ala, maka mereka akan melakukan perkara tadi dengan sebenar-benarnya. Dan mereka melihat bahawa yang kami nak makmurkan ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mana kami memandang dengan pandangan tersebut, maka kami sekali-kali tidak akan melakukan yang ringan kepada umat Nabi Muhammad. Karena melakukan keringanan kepada umat Nabi Muhammad bermakna kami seakan-akan tidak bersungguh-sungguh menjaga umat Nabi Muhammad SAW. Maka kerana itu mereka bersungguh-sungguh menjaga, mereka bersungguh-sungguh menghidupkan, mereka bersungguh-sungguh menyampaikan. Kenapa? Karena tidak ada bagi istilah sufi itu mereka ini adalah orang yang jumud, melainkan mereka adalah orang yang menghidupkan alam ini. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita faham yang sedemikian, maka kita akan faham bahawa sufilah yang sebenar yang akan menghidupkan alam. Kalaulah tidak ada ilmu tersebut, kalaulah tidak diamalkan ilmu kesufian itu, maka alam ini akan jadi fawda. Bayangkan, kalau tidak adanya amanah dalam kehidupan, tidak ada amanah di dalam percakapan, tidak ada amanah di dalam apa tindakan yang dia lakukan, maka dia akan mula melakukan korupsi, dia akan mula melakukan perkara yang buruk pada akhlaknya, dia akan mula memandang rakyat pada waktu tersebut dengan pandangan ini adalah sebagai bahan uji kaji kami. Kalau dia doktor dan dia ada sifat amanah, dia ada sifat kasih sayang, dia ada sifat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memandang bahawa dia adalah salah seorang yang berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad, maka dia akan melakukan kebaikan kepada pesakit, dan dia tidak akan membuat sakit
ataupun virus yang boleh menyebabkan ataupun membuat kajian yang menyebabkan virus tadi akan merosakkan umat Nabi Muhammad. Tak. Yang melakukan begini adalah orang yang tidak ada jiwanya sufi. Orang yang dalam jiwanya ada kerosakan semata-mata. Sebab tu kalau kita tengok filem, kalau ada jahat, mesti ada hero baik. Ya. Kalau ada orang baik, mesti ada yang orang jahat ni akan lawan dengan dia. Dan ini adalah misalnya kehidupan. Ya. Evil dengan orang yang yang hatinya mulia dan sebagainya, itu benda yang ma'ruf dalam dunia. Maksudnya ini kepercayaan semua. Maksudnya kepercayaan seluruh umat adalah mereka mempercayai ada baik dan ada benda yang buruk. Dan perlu kepada yang baik. Dan tidak boleh yang buruk. Karena yang buruk ini akan menyebabkan berlakunya kerosakan. Lepas tu kalau tengok cerita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau tengok Atroman pun, yang duk bagi runtuh saja bangunan ni raksasa. Atroman walaupun dia besar juga, tapi dia duk lari celah-celah bangunan. Dia tak akan bagi pecah bangunan tu, melainkan kalau terpaksa. Tapi yang hebatnya tak ada orang mati. Itu keluar tajuk tu saja. Nak beritahu kata apa di sini? Nak beritahu kata yang akan bawa dengan rosak ni apa dia? Yang sifatnya perosak. Dan para ulama sufi, orang-orang yang beramal dengan kesufian dan beramal dengan apa yang mereka ambil daripada Nabi. Karena itu para ulama mengatakan bahawa sufi ini adalah wurasun Nabi. Sebab tu Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawa aku suka berada dengan para sufi. Kenapa? Karena di kalangan mereka ini ada akhlak yang sangat mulia dan ada benda yang aku ambil daripada mereka. Antaranya apa dia? Al-waqt. Kasayf. Fa illam taqta'hu yaqta'ka. Kalau kata kamu tidak memotongnya, maka dia akan potong. Maknanya sufi ini adalah ibnu waqti. Bukan waktu, maksudnya mereka guna waktu, mereka adalah anak kepada waktunya mereka. Apa makna anak kepada waktu? Sufi adalah ibnu waqti. Ini disebut oleh para ulama. Iaitu mereka akan hidup dengan waktunya mereka. Mereka akan hidup dengan zamannya mereka. Ketika mana Al-Imam Al-Ghazali melihat ilmu ini seakan-akan jumud, maka dihidupkan oleh beliau dengan Ihya Ulumuddin. Ketika mana zaman tersebut dilihat zaman yang hanya sibuk dengan istilah-istilah falsafah dan sebagainya, maka para ulama mula menyusun kembali ilmu sufi dalam bentuk teknikal ataupun yang dilakukan dengan praktikal. Sama? Jadi mereka hidup dengan zaman mereka. Dan zaman sekarang adalah zaman untuk kita menghidupkan kembali perkara tersebut. Karena sufi ibnu waqti. Karena seorang sufi tadi dia akan hidup dengan zamannya. Orang panggil basir bi zamani. Orang yang reti dengan zamannya. Orang yang pandai melihat dan juga memandang dengan pandangan yang dipandang oleh ahlullah. Dan pandangan tadi tidak akan kita perolehi melainkan dengan al-wirasah, dengan warisan, dan tidak akan kita perolehi melainkan dengan apa? Dengan adanya silsilah sambungan kita dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bila mana Nabi mengatakan bahawa al-ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilm, wa man akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Maka kita memahami di sini bahawa ilmu ini adalah waris. Ilmu ini bukan daripada butun al-kutub. Bukan kita hanya buka kitab dan baca sendiri, tidak akan menghasilkan ilmu. Itu hanya menghasilkan maklumat sahaja. Tidak menghasilkan ilmu. Maka disebabkan hanya maklumat yang saja yang dapat, maka pada waktu tersebut dia tidak mampu untuk tarabuk. Dia tidak mampu untuk nak menggabungkan ilmu tersebut sehingga menjadikan makmur untuk umat. Sehingga maklumat tadi kadang-kadang akan menyebabkan dia jadi tersilap. Karena dia maklumat yang dia dapat dengan satu maklumat, tidak mampu dia gabungkan dengan maklumat yang satu lagi. Karena ini bukan ilmu, ini hanya maklumat sahaja, menyebabkan dia mengkafirkan umat. Karena dia tak jumpa lagi satu lagi yang menggabungkan bahawa, oh ini rupanya tidak boleh dikafirkan umat dengan masalah ini, tapi dikafirkan umat. Kenapa? Karena tidak bersambung ilmu tadi, maklumat tadi, sehingga menjadi ilmu yang mustanir, ilmu yang memberikan cahaya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bercahaya, diberikan kepada kita guru, diberikan kita bimbingan, sohbah, diberikan kita baik sangka dengan para ulama, diberikan baik sangka kita dengan para solihin, diberikan kita ini jalan seperti mana jalannya para solihin, dan kita akan berterusan dengan jalan tersebut.
berbaik sangka dengan mereka, bersama dengan mereka. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. As-sadiqin di sini adalah siapa dimaksudkan dengan sadiqin kalau bukan auliya illahi salihin, wali-wali Allah taala. Maknanya Allah taala menyuruh golongan muslimin yang beriman kepada Allah taala agar mereka melazimkan takwa, dan mereka juga adalah orang-orang yang mana menghidupkan zaman tersebut dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nak membawa zaman Nabi kepada zaman kita mustahil. Kerana zaman tidak akan berlaku dua kali. Faham? Tadi yang berlaku tadi, yang pukul 8 tadi tak sama dengan 8 semalam. Lepas tu kalau kita sebut, kita akan bertemu pada esok hari, insya-Allah pada masa yang sama. Masa yang sama tadi, masa yang sama pada sebut sahaja, tidak sama pada hakikah dia. Kerana masa semalam dah berbeza. 1 minit tadi, 1 saat tadi, dah tidak akan sama lagi dengan 1 saat yang akan datang selepas. Dan tak akan kembali lagi. Sebab tu masalah kembali, back to the future, ataupun kembali kepada zaman dahulu ni perkara yang mustahil sebenarnya pada akal. Kenapa? Kerana perkara tidak akan boleh berlaku kembali. Dan kita tak akan bawa balik zaman Nabi SAW kepada kita. Cuma Nabi meninggalkan manhaj. Nabi meninggalkan jalan. Dan di antara jalan yang Nabi tinggalkan yang jelas, di dalam hadis Sayyidina Jibril alaihi salam, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau dalam bicara saya ini ada kesilapan. Dan saya ucap terima kasih banyak kepada pihak admin, dan juga kepada para asatizah yang mengikuti majlis pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Saya mohon ampun sungguh-sungguh kalau ada tersilap bicara dan tersilap dalam ucapan saya. Moga-moga Allah ampunkan. Dan doakan kami esok akan keluar daripada tempat kuarantin ni dah 2 minggu dah. Dah rasa orang panggil habis dah. Otak pun dah jadi beku dah. Duduk dalam bilik tak boleh nak keluar. Tengok kot cermin je, cermin pun tak boleh buka. Jadi walaupun ni nak bagi tahu kata apa, walaupun duduk dalam bilik hotel tu kalau kata 4-5 bintang sekalipun, tapi kalau tidak boleh keluar, tak boleh duduk dengan umat, maka pada waktu tersebut kita akan rasa sempit pada waktu tersebut. Sebab tu yang kita nak yang kita nak adalah dikayakan jiwa kita, dibesarkan jiwa kita dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya pernah terdengar satu kisah yang disebutkan, kata Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki satu hari pernah berjalan bersama dengan anak muridnya, iaitu Kiai Ihya Ulumuddin di Malang. Ketika Abu Said Muhammad turun ke bumi Indonesia, jadi satu hari diminta kepada Kiai Ihya untuk, saya dengar cerita lah ni, dikatakan diminta kepada Kiai Ihya untuk cari hotel yang paling mahal pada waktu itu, paling mahal sekali di tempat tersebut. Akhirnya dicari, jumpa. Dan hotel tadi diminta pula bilik yang paling mahal. Dan pada malam tersebut seronoklah Kiai Ihya, katanya malam ni boleh tidur di bilik yang paling mahal, dan kemudian hotel yang paling mahal pula. Ketika masuk dalam bilik tadi, ketika Kiai Ihya ingin tidur di atas katil, kata Abu Said Muhammad, jangan tidur atas katil, tidur di bawah. Maka tidur di bawah pada waktu tersebut, berbaring di bawah, dan pelik dia pada waktu itu. Duduk dalam bilik mahal, tiba-tiba duduk di bawah. Apa tujuan kita duduk dalam bilik mahal? Maka malam tersebut Abu Ya pun datang tidur di sebelah beliau. Dan apa kata Abu Said Muhammad kepada beliau? Dan kalam ini kata Kiai Ihya, dia tidak akan lupakan sampai bila-bila. Kata Abu Ya, wahai Ihya, cuba kamu tengok apa yang kamu lihat pada waktu sekarang. Inilah dunia, kata beliau. Saya ingin ingatkan kepada kamu nanti, bahawa ketika kamu mendapatkan dunia yang sebegini, tetaplah kamu seperti mana keadaanmu, iaitu tetaplah di bawah. Janganlah ketika tersebut kamu akan ditenggelamkan dengan dunia. Masya Allah. Jadi di sini maksudnya apa dia? Maksudnya Maulana Said Muhammad Alawi, Abu Ya Said Muhammad, bukan mengajar kepada muridnya untuk meninggalkan dunia. Tak. Tapi hiduplah kamu di dalam dunia, tetapi hidup tadi dengan cara untuk kamu tidak terpengaruh walaupun sedikit dengan dunia tersebut. Jadi pengajaran yang besar dan tidak akan diperolehi melainkan hanya daripada guru murabbi, melainkan daripada pembimbing yang mana bersambung mereka ini dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita para guru yang sedemikian. Dan moga-moga Allah Ta'ala membimbing diri kita dengan berkat Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ucap terima kasih kepada semua. Al-Fadhil Ustaz Hazri pun ada di sini. Semoga Allah Taala beri kebaikan kepada Fadil Ustaz dan juga seluruh yang mengikuti majlis kita pada hari ini. Saya mohon ampun, mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli